Assalamualaikum dan selamat petang anda semua. Itu dia tadi satu VT paparan berkenaan penyakit kanser atau barah yang menjadi pembunuh nombor 1 di negara kita. Dan sebelum tu suka saya ucapkan bertemu kita sekali lagi pada petang Isnin ini bersama saya Muhammad Hafiz Rosli. Dan seperti biasa saya tidak kesorangan, bersama saya pada hari ini saya Farah Nabila Wazir dalam NX Now, dan kita kini bersiaran langsung menerusi www.nx.digital live TV. Dan untuk sebarang perkongsian atau pandangan dan perkembangan terkini, anda boleh layari media sosial kami di Facebook, Instagram dan YouTube menerusi MyNX Digital. Baiklah, untuk hari ini kita akan membincangkan topik ancaman kanser kepada orang muda. Sebenarnya agak menarik topik ini, dan orang muda di luar sana khususnya perlu ikuti perbincangan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Dan jangan ingat, sebenarnya kanser ni hanya boleh berlaku kepada orang tua sahaja, tetapi berisiko kepada warga muda juga. Baik, dan bagi memperincikan lagi topik kita petang ini, kami bawakan seorang pakar perunding onkologi dan radiasi Hospital Pakar KPJ Damansara, Dr. Aminuddin Rahman Muhammad Maidin. Selamat datang, Doktor. Ya, okay, Dato', mungkin kita dapat terus kepada soalan kita pada hari ini. Kanser atau barah ini merupakan satu perkara yang baru. Maknanya penyakit ini telah pun dihidap oleh lama lagi, sejak lama lagi semua. Jadi dalam kalangan remaja atau dalam kalangan orang muda ini, bagaimana doktor melihat situasi sekarang ini? Ya, okey, terima kasih kepada TV3 Online kerana menjemput saya untuk membincangkan topik yang walaupun bagi kebanyakan orang mungkin tak berapa penting ataupun mungkin menakutkan. You know, cancer tu is like, you know, death sentence. Masih banyak mitos ataupun myth ataupun kepercayaan yang tak berapa betul lah di kalangan masyarakat sekarang ni berkenaan dengan kanser yang kita cuba nak ubahlah dengan program-program macam ni untuk membincang pasal meningkatkan kesedaran, berbincang pasal topik ini yang penyakit kanser, especially di kalangan orang muda yang semakin lama kita lihat semakin common, semakin biasa. Sebahagian daripada kepercayaan yang berkenaan kanser yang tidak berapa betul, ya, seperti kanser itu hanya kepada orang yang ada berisiko. Yes, betul. Kanser hanya berlaku pada orang tua. Kanser kalau tak ada family history ataupun sejarah keluarga tak dapat kanser. Dan kepercayaan pada rawatan alternatif yang kurang berkesan. So yang ini semua kita nak cuba perbetulkan. Kanser sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa. Kanser tu dia penyakit daripada sel. Semua orang ada sel yang normal untuk fungsi badan daripada kepala sampai ke hujung jari. Mana setiap fungsi badan ni ada sel-sel yang normal. Setengah orang ingat semua orang ada sel kanser. Bukan semua orang ada sel kanser. Semua orang ada sel yang normal. Tetapi setengah orang tu disebabkan oleh faktor risiko yang kita tahu atau tidak kita ketahui, sel-sel tu dia trigger
dia jadi kanser. Dia tumbuh secara luar kawal, dia invade pada surrounding punya organ, dia merebak pada organ-organ lain. Itulah dia punya essence ataupun dia punya ringkasnya kanser tu. Dia sel-sel yang tak normal yang menyebabkan penyakit. Itu dipanggil kanser. So kanser tu boleh berlaku daripada macam saya cakap kepala sampai ke hujung kaki, dan siapa-siapa boleh dapat kanser. Tidak mengira umur lah. Even budak-budak, even baby yang baru lahir pun boleh dapat kanser juga. Tetapi yang kita nak bincang hari ini ialah penyakit kanser di kalangan muda-mudi, maksudnya lebih kurang 20-an sampai ke 40-an, 50-an. Sebab doktor ada tak peratusan orang muda? So basically yang sebelum ni kita lihat kanser tu memang berlaku di kalangan orang tua apa semua, tapi sekarang ni kita lihat orang muda pun boleh dapat kanser. Mana trending sekarang ni orang muda, memang orang muda boleh dapat kanser. Peratusannya mungkin lebih tinggi daripada orang tua dan sebagainya. Belum lebih tinggi lagi, tapi berbanding dulu 10, 20, 30 tahun dulu, peratus kanser, insiden kanser di kalangan orang muda semakin meningkat. So kanser-kanser yang biasa berlaku di kalangan orang tua yang juga boleh berlaku di kalangan orang muda, di kalangan wanita, of course breast cancer, kanser payudara, kanser pangkal rahim atau kanser cervix, kanser ovary dan sebagainya. Di kalangan lelaki, of course, because of sebabkan merokok. Tabiat merokok tu ialah faktor risiko untuk kanser paru-paru. Itu memang nombor satu di kalangan lelaki, kanser usus besar dan sebagainya. So dulu kita perhatikan kebanyakan kes di kalangan orang tua. Sekarang ni kanser-kanser yang biasa berlaku ni kita lihat di kalangan orang muda. Kita tak tahu kenapa, mungkin faktor risiko. Kebanyakan faktor risiko yang kita tahu ialah seperti macam merokok, untuk kanser paru-paru dan kanser-kanser lain. Merokok juga boleh membawa kepada kanser-kanser yang lain, kanser mulut, kanser mungkin hati. Gaya hidup juga. Yes, gaya hidup. Kita tak tahu. Mungkin dulu orang zaman dulu tu lebih sihat. Dia orang tak menggunakan kenderaan dan sebagainya untuk bergerak dan sebagainya. So lebih kepada exercise, lebih bersenam. So mungkin sekarang ni sedentary lifestyle, obesity, pemakanan yang tak sihat, mungkin pencemaran udara dan air dan sebagainya. Tapi yang tu semua kira macam dari segi hipotesis lah, belum dikonfirmkan lagi lah, belum terbukti. Yang kita nampak sekarang ni, penyakit tu semakin meningkat, bukan setakat orang tua tapi di kalangan muda-mudi. So sebab tu kesedaran di kalangan masyarakat pun perlu, bukan nak memperbetulkan kepercayaan yang tak berapa tepat ni lah. Maksudnya siapa boleh dapat kanser, orang muda, seperti orang ni tua. kanser apa ni, doktor? So yang ni kanser payudara. Kita boleh lihat dua kes ni yang biasa berlaku juga di kalangan di Malaysia ni, yang di peringkat advance. Sebab kalau ikutkan payudara tu, breast tu ialah anggota untuk wanita dan juga lelaki. Kanser payudara pun, breast cancer boleh berlaku dengan lelaki juga, bukan dengan wanita juga, walaupun peratusan rendah lah. So breast ataupun payudara tu mudah diperiksa. Hari-hari kita mandi ke di bahagian di tandas ke apa ke, di bilik kita boleh periksa. Tetapi disebabkan oleh macam rasa malu, rasa segan dan sebagainya kan, kita dapati masih banyak kes-kes. Yang ni pula kes yang saya perhatikan di Canada masa saya buat training tu, kanser di peringkat awal. So bila kanser dikesan dengan di peringkat awal berbanding dengan yang slide sebelum ni, peratus untuk sembuh tu tinggi. So message kepada masyarakat ialah early detection. Walaupun kita cuba nak prevent juga, kita cuba nak cegah kanser tu dengan amalan gaya hidup sihat, kurangkan faktor risiko dan sebagainya, tetapi banyak juga kes kanser yang berlaku. So kita perlu early detection. Kita tak nak kes-kes yang payudara yang dah besar, dah bernanah dan sebagainya, baru nak check ni, masa tu mungkin dah terlambat. So rawatan pun kurang berkesan, ataupun rawatan akan lebih rumit dan banyak komplikasi, banyak kesan sampingan. So itu nombor dua. Early detection akan meningkatkan peratus untuk sembuh dan mengurangkan komplikasi penyakit. Slide yang ni pula menunjukkan kanser payudara daripada peringkat 0 sampai ke 4. 0 tu kira bukan kanser lah. Tapi 1, 2, 3, 4. Yang 4 tu dah teruk lah. Kalau peringkat 1, peratus sembuh
8%, 99%. Tinggi. Kalau dah peringkat keempat tu tengok 10%. Maksudnya macam dia dah merebak pada organ lain. Kira macam tunggu masa sajalah. Tapi itu pun kita sekarang ni kita ada banyak kaedah-kaedah rawatan yang boleh mengkontrol penyakit tu dan memanjangkan usia pesakit dan maintain quality of life. Message kepada masyarakat, walaupun kita nak prevent cancer prevention, early detection. Early detection bagaimana? Dengan membuat pemeriksaan sendiri untuk payudara dan sebagainya, buat ujian-ujian saringan untuk macam kanser pangkal rahim, pap smear, membuat HPV vaksin untuk itu prevention lah kan. Untuk merokok kita cuba kurangkan merokok dan sebagainya. Tapi lepas ni kita akan bincang pasal passive smoking. Orang yang tak merokok pun akan boleh ada risiko untuk mendapat kanser paru-paru juga. Terutama sekali di kalangan wanita, wanita muda. Sekarang ni saya tengok kes-kes di klinik saya, kebanyakan kes kanser paru-paru ialah di kalangan wanita yang bukan perokok. Second hand smoking. Because of second hand smoking, passive smoking di restoran, di tempat awam, itu semua bahaya juga. So tak ramai yang sedar masalah ni. Masalah ni kira macam bahaya sebab dari segi walaupun ada undang-undang dan sebagainya untuk kurangkan exposure masyarakat kepada passive smoking, tapi kurang diambil perhatian. So kesedaran perlu elakkan tempat-tempat yang ada orang merokok. Tempat-tempat awam tu sepatutnya kita separatekan antara orang merokok dengan bukan perokok. Yang berlaku di dan sepatutnya kalau orang awam tu tidaklah patut merokok di tempat-tempat awam. Yes, exactly. Of course, orang yang merokok tu sendiri pun perlu ni jugalah kan. Kita perlu nak ada kesedaran. berehat seketika dan mungkin selepas ni kita akan bersambung perbincangan mengenai kanser bersama dengan kita Dr. Aminuddin Rahman mengenai pendedahan kanser pasif, smoking pasif. Dan banyak lagi faktor-faktor yang menyumbang kepada kanser dan sebagainya. Baiklah, kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Siapa Umar? Siapa Umar? Siapa Umar? Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menteri kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar, ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. Apel membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke IPT dalam pelbagai peringkat pengajian berdasarkan pengalaman hidup individu. Untuk memohon, individu mesti berumur minimum 19 tahun untuk peringkat sijil, 20 tahun untuk diploma, 21 tahun untuk sarjana muda dan 30 tahun untuk sarjana. Berminat untuk memohon? Mudah sahaja. Isi borang secara online di laman web MQA. Jadi lebih bijak dengan Apel. If you're a smoker, I have a tip for you. Make a video of yourself before all this happens. Read a children's storybook or sing a lullaby. I wish I had. The only voice my grandson's ever heard is this one. You can quit. For free help, visit cdc.gov/tips. Baiklah, bertemu kembali dalam Next Now bersama saya Farah dan juga Hafizi. Dan hari ini kita membincangkan mengenai penyakit, mengenai kanser yang boleh bukan saja dihidapi oleh warga tua tetapi golongan muda juga. Macam sebentar tadi kita melihat VT mengenai itu kanser apa tu, doktor? Doktor nak cerita kanser? Ya, tadi saya tunjukkan video yang agak dramatik lah. So yang agak menakutkan tentang ada pesakit daripada Amerika Syarikat, Terry itu dari North Carolina, umur 52, dia dapat kanser bahagian peti suara atau larynx. So disebabkan oleh merokok. So bukan setakat paru-paru saja yang boleh kena kanser disebabkan merokok. Seluruh kira macam airway inilah, saluran pernafasan ni semua. So peti suara, so apa yang Terry tu dah mengalami rawatan membuang peti suara tu dan diletakkan macam artificial voice box. So suara yang kita dengar tu ialah macam suara tiruan, suara artificial. So dia dah menjalani operasi membuang kanser larynx, maksudnya dibuang peti suara. Dibuang peti suara, lepas tu dibuat kemoterapi dan sebagainya. So itu macam sebagai contoh macam video untuk
membawa kesedaran kepada masyarakat betapa bahayanya kanser ni disebabkan oleh merokok. Dan dia bagi tips tu lah. Maksudnya dia cakap if you want to continue smoking, you have to record your voice dengan smartphone ke apa ke. Kalau you dapat cancer larynx tu, at least keluarga you boleh dengar lah suara you yang lama tu, suara original. Itu yang message yang macam kira macam sarkastik lah, yang sindiran, tapi dramatik yang perlu kita bagi tahu masyarakat lah bahayanya kesan merokok dan kanser ni. Doktor, dapat ceritakan sikit passive smoking ni. So ni pasal passive smoking. Tadi kita dah bincang di kalangan lelaki mainly, tapi sekarang ni pun kita tengok kanser paru-paru di kalangan wanita yang merokok. Merokok pun semakin meningkat di kalangan wanita yang muda-mudi dan sebagainya, di kalangan remaja, sekolah sebagainya. So selain daripada merokok yang aktif tu, yang orang merokok tu sendiri, passive smoking pun boleh menyebabkan kanser. Asap rokok yang dihembus tu, kalau orang yang tak merokok tu hisap, boleh dapat kanser. Dan yang saya tunjuk ni macam amaran di kotak-kotak rokok ni semua macam tak berapa berkesan untuk mengurangkan saya rasa macam bukan nak menyindir, tapi rasa macam menambahkan minat orang untuk merokok. Berbanding dengan macam tadi video yang saya tunjuk tadi, agak dramatik, bagi orang takut dan sebagai kesan merokok sendiri kan, banding dengan macam kotak billboard dan sebagainya, kurang berkesan. Jadi sebenarnya doktor, kalau macam second hand smoker is more macam cakap lagi terdedah kepada kanser, ataupun sama dia punya rate untuk mendapat kanser dengan perokok? Okey, itu soalan yang baik. Okey, dari segi orang yang aktif smoking tu memang adalah risiko dan sebagainya. Passive smoking ni terutama di kalangan wanita, sebab paru-paru wanita tu sensitif pada asap rokok. So bila dia sedut kan, dia akan sedut dalam, and then asap-asap rokok dengan toksin apa semua tu yang tar dan sebagainya akan deposit pada paru-paru bahagian dalam, dan itu lama kelamaan boleh dapat kanser. Dan masalahnya kanser yang berlaku di kalangan yang non smokers ni, dia akan present peringkat yang lewat. Sebab dia tak tahu, dia bukan merokok, dia ingat paru-paru dia okey apa semua, dia ada batuk sikit, sakit dada, mungkin dia ingat mungkin jangkitan kuman dan sebagainya. So bila dah present tu kan, dia akan present lambat. So terutama sekali di kalangan wanita yang muda lah. Sekarang ni saya pernah jumpa kes wanita yang mengandung dapat kanser paru-paru. Of course husband dia merokok lah. Walaupun selepas pesakit dia dapat kanser pun, husband dia terus merokok juga. So it's like ada masalah sikit lah dari segi macam mana kita nak bagi orang berhenti merokok kan. So selain daripada kesedaran dan sebagainya, ada juga klinik berhenti merokok yang kurang diberi perhatian. Kita bercakap pasal pentingnya berhenti merokok dan sebagainya, tapi kita bukan setakat dari segi kempen saja, kena ada cara juga. So sesiapa yang nak dapat cara nak kurangkan atau berhenti merokok tu kan, bolehlah visit klinik berhenti merokok, dia klinik-klinik kerajaan dan juga di klinik swasta untuk mendapatkan bantuan lah cara nak kurangkan tabiat ni. Tapi memang penting. Maknanya kita merokok ni adalah salah satu penyebab utama kepada kanser, betul? Yes, itu memang kita identify, selain daripada minum arak dan gaya hidup tak sihat dan sebagainya. Dari segi pemakanan, makanan ringan ke macam mana? Okey, pemakanan tu pun adalah satu faktor yang boleh membawa kepada kesihatan badan dan juga kepada penyakit. Of course di Malaysia ni kita well known lah dengan pemakanan yang tak sihat, dan orang makan lewat malam, makanan berminyak dan sebagainya. Itu contribute kepada penyakit-penyakit macam diabetes, obesiti, kegemukan, penyakit jantung. Tapi itu pun boleh membawa kepada penyakit kanser. So pemakanan yang kita recommend untuk semua orang, termasuk untuk mencegah penyakit kanser, ialah makanan sihat yang seimbang. Lebihkan kepada makanan semula jadi macam buah-buahan, sayur-sayuran, kurangkan processed food, fast food, berminyak, bergoreng, cara pemakanan, cara penyediaan makanan pun penting juga, cara masakan, goreng, bakar dan sebagainya. Yang itu semua tak elok. Lebih kepada kurangkan minyak, garam, gula, lebihkan kepada buah-buahan, sayur-sayuran, protein macam ikan, ayam, telur semua bagus. Kurangkan karbohidrat, sebab karbohidrat macam nasi, telur, nasi, roti,
mi dan itu yang membawa kepada kegemukan yang boleh juga bawa kepada kanser. Okey doktor, kalau kita lihat kepada pemakanan yang saya terbaca satu artikel mengenai jika dalam kereta kan ada satu botol air mineral dan kita simpan dia terdedah dengan cuaca panas dan sebagainya, dan jika diminum boleh juga menyebabkan kanser. Bagaimana doktor? Okey, yang tu banyaklah dari segi kalau kita tengok dalam social media, internet sebagainya. Mana dia terdedah dengan chemical daripada botol itu sendiri. Banyak orang cakap bekas polistiren, kalau makanan panas yang simpan dalam bekas polistiren bahaya, air dalam botol yang terdedah pada matahari bahaya, penggunaan plastik dan benda-benda macam tiruan itu semua kan untuk menyalut makanan tak bagus. Penggunaan microwave untuk penyediaan makanan itu pun banyak juga teori-teori dan sebagainya. So yang tu dari segi kajian tu mungkin dia punya evidence tu kurang. Mengatakan kalau minum air dalam botol yang terdedah pada matahari boleh dapat kanser ataupun polistiren. So dia punya evidence ataupun bukti, setakat pengetahuan dan pengalaman saya, evidence dia kurang. Tetapi of course saya tak recommend lah kita buat benda tu kan. Kalau boleh kita kurangkan. In fact yang botol air tu pun sebenarnya kita tak tahu berapa lama kita botol air tu dah disimpan, air dalam botol air tu disimpan, diproses apa semua. Bukan setakat terdedah pada matahari saja. Of course plastik, polistiren ada reaksi dengan ni. So kalau boleh, nasihat saya kalau risau elakkan minum dalam guna botol yang sesuai. Jangan terdedah pada matahari, kurangkan penggunaan plastik, polistiren. Kalau boleh microwave pun, kalau orang risau tu jangan guna microwave lah. Tapi itu pun macam debatable lah. So evidence dia untuk menyebab penyakit seperti kanser kurang. Tapi kalau risau dan cuba elakkan. Lebihkan kepada guna macam non-plastik punya material lah kalau nak simpan makanan. Jadi doktor boleh kongsikan kaedah-kaedah untuk mengubati kanser kalangan orang muda dan juga orang tua. Ya, okey. So kita dah bincang dari segi kanser yang biasa berlaku di Malaysia ni di kalangan muda dan tua, kanser breast cancer, cervix cancer di kalangan wanita, di kalangan lelaki, lung cancer, colorectal cancer, kanser usus besar, kanser prostate. Kanser nasopharynx. Ada juga kanser yang biasa berlaku di kalangan bangsa Cina, Melayu dan orang asli di Sabah Sarawak, kanser hidung, pangkal hidung, nasopharynx. So kanser ni faktor risiko dia dari segi macam pemakanan, macam pemakanan yang masin, especially di peringkat muda, kurang daripada 10 tahun, macam ikan masin, kalau banyak di exposure di peringkat muda kan, bila dah tua tu boleh dapat. So kanser nasopharynx. Jadi apa yang akan cancer, so dia akan ada ketumbuhan dalam nasopharynx, pangkal hidung ataupun belakang hidung. Dia boleh ada gejala-gejala lah. Dia tak adalah screening pemeriksaan apa semua, tapi kalau macam apa-apa gejala seperti telinga tersumbat, hidung berdarah, hidung tersumbat, di kalangan yang muda-muda ni, even 20-an, 30-an, perlu dapat pemeriksaan ENT daripada doktor ear, nose and throat, telinga, hidung dan tekak. Kena pastikan bukan kanser nasopharynx. Lagi satu, dia boleh dapat macam benjolan di bahagian leher. Dia merebak pada kelenjar di leher. So apa-apa gejala di bahagian kepala dan leher ni, ulcer di lidah, itu semua yang berpanjangan lebih daripada sebulan. Of course kalau sakit tekak sekali-sekala tu tak apalah, janganlah fikir semua kanser pula kan. Tapi kalau ada gejala macam ni lebih daripada sebulan, perlu buat pemeriksaan dengan doktor pakar. Kalau bahagian kepala leher, pakar ENT. Kalau bahagian lain pula perlu jumpa jugalah buat pemeriksaan awal. So message dia early detection supaya dapat sembuh. So sekarang ni kita bincang briefly pasal rawatan-rawatan pula yang terkini. Of course sebelum kita masuk kepada rawatan, dari segi untuk kita detect kanser tu macam mana? Jika saya macam nampaknya seperti sihat lah kiranya, so, saya nak pergi ke hospital, yang kita fokuskan pada yang wanita dulu, of course ladies first lah kan. So sebab yang macam kita tengok tadi, saya tunjuk kes yang macam kanser payudara yang dah lewat tak sepatutnya berlaku di Malaysia ni. Kita tak sepatutnya lihat kes-kes macam tu dah, sebab hospital banyak
swasta, kerajaan, ada banyak perkhidmatan kesihatan. So sepatutnya untuk wanita, untuk breast cancer, kita buat pemeriksaan sendiri setiap bulan, nak tengok deteksi ada benjolan dan sebagainya. Okay, so itu tiap-tiap bulan lah, lepas period boleh check sebulan sekali. Kalau segan tu mungkin boleh suruh husband lah, siapa yang dah kahwin tu boleh suruh husband check lah kan. Kalau so anyway, so pemeriksaan sendiri itu untuk breast cancer, untuk detect apa-apa benjolan. Lebih daripada saya tunjuk yang slide ni lah, ini yang kes yang saya lihat di Canada overseas. So dapat deteksi awal, boleh macam sembuh dan hidup lama, insyaAllah. So selain daripada itu, pada umur macam 40 ke atas, untuk breast kita recommend mammogram dan ultrasound untuk deteksi lagi awal. Walaupun tak dapat periksa pun kan, boleh dapat detect. So itu breast, pemeriksaan sendiri untuk 20 ke atas, wanita 20 ke atas. 40 ke atas, mammogram dan ultrasound. Yang tu kena pergi klinik ataupun hospital lah. Okey, itu breast. Kalau cervix, kanser pangkal rahim, selain daripada imunisasi HPV untuk prevent kanser tu, pap smear. Untuk siapa-siapa yang dah berkahwin, dah ada anak, perlu buat pemeriksaan pap smear. Maksudnya pap smear tu dia buat pemeriksaan sakit puan dan ambil sel-sel dari pangkal rahim, nak dapat detect awal kanser pangkal rahim atau kanser cervix. Itu pap smear untuk wanita. Yang lain tu untuk macam kanser kolon, kanser usus besar, umur 50 ke atas, kita sarankan buat kolonoskopi, buat skop untuk tengok deteksi ada ketumbuhan ke tidak. Kanser paru-paru kita boleh buat CT scan bahagian dada untuk yang merokok. Mana setiap kanser ni lain dia punya cara untuk kanser lain, saringan dan ujian dia. So kita tak boleh nak recommend. Biasanya kita recommend, saya cakap tadi, umur 40 ke atas, 50 ke atas. Yang muda-mudi ni kita tak recommend ujian saringan sebab setengah daripada ujian ni ada exposure pada X-ray. Mammogram tu ada X-ray. So kita tak nak lah. X-ray tu pun boleh dapat penyakit juga. Kalau scope tu macam ada bahaya risiko. So yang muda-mudi ni 20-an, 30-an, sebab kita pun ada kes-kes kanser payudara, kes kanser paru-paru 20-an, 30-an, lelaki, wanita, you know. So kalau untuk yang muda-mudi ni kita recommend kalau ada apa-apa boleh buat pemeriksaan sendiri. Dan lagi satu, kanser di kalangan lelaki yang muda, kanser testis. Itu pun itu boleh buat pemeriksaan sendiri. Apa punca tu, doktor? Yang tu kita tak tahu, tapi yang tu dia berkaitan dengan sel-sel dalam janin, dalam kandungan tu kan, dia macam dia tak tumbuh secara normal. Sampai umur tertentu 20-an, 30-an dia jadi kanser. Yang tu lain sikitlah. So kanser testis. Kanser testis tu kanser yang paling common di kalangan lelaki muda. 20-an, 30-an. So perlu buat pemeriksaan sendiri juga, bukan breast cancer untuk wanita saja. Banyaklah testis tu pun perlu diperiksa juga, especially yang muda-mudi ni lah. Okey doktor, sebagai kata-kata akhir, mungkin harapan daripada doktor sendiri kepada anak-anak muda dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang mengikuti kita ni pada hari ini, bahawa dari segi bahayanya kanser ni jika tidak dikesan awal. Okey, so kata-kata akhir, kanser memang biasa berlaku dan kita lihat sekarang ni banyak berlaku di kalangan muda-mudi juga, orang yang tidak ada faktor risiko dan sebagainya. Tidak terkecuali lah orang yang muda. Yang penting tu cuba prevent, early detection dan juga treatment. Banyak rawatan-rawatan terkini sekarang ni yang kita boleh bincang mungkin kemudian dalam sesi akan datang, pembedahan, radioterapi, kemoterapi dan juga ada banyak-banyak ubat-ubat yang baru, targeted therapy, immunoterapi, menggunakan sel immune system untuk rawat kanser tu. Banyak rawatan-rawatan yang telah untuk peringkat yang awal dan juga peringkat lanjut yang telah menyembuhkan ramai pesakit kanser dan tak berapa banyak kesan sampingan. Itu yang ramai orang takut nak datang hospital, kesan sampingan dan sebagainya. Sekarang ni rawatan banyak yang kurang kesan sampingan, berkesan dan boleh merawat kanser tu. Kanser early detection boleh disembuh. Kalau dideteksi awal boleh disembuh, dan rawatan pun kurang rumit. Itu yang take home message lah. Kalau tak kena tu pun pergi jumpa kalau ada masalah apa-apa pergi jumpa doktor. Kalau tak puas hati jumpa ni, dapatkan second opinion dan sebagainya. Ada klinik ke hospital dan sebagainya. Dan biasanya saya recommend
jumpalah doktor di hospital pakar kalau masalah yang serius macam kanser ni. Kalau ada masalah apa-apa, benjolan di leher dan sebagainya, kalau tak terus hilang berhubung juga, dengan doktor pakar lah kiranya. tak reda lepas sebulan, pergi jumpa doktor pakar. So early detection saves lives. Kanser boleh disembuh. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Dr. Aminuddin Rahman Muhammad Maidin, pakar Perunding Onkologi dan Radiasi Hospital Pakar KPJ Damansara. Terima kasih, Doktor. Berbincang mengenai kanser sebentar tadi, dan kita pada orang muda. Ya, betul. Dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Dengan itu kita akan berjumpa lagi pada esok dengan topik dan juga dengan hos yang berbeza. Saya Muhammad Hafiz Rosli dan saya Farah Nabila Wazir. Assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi.